wabarakatuh. Sekali lagi kita berjumpa dalam sesi taklimat mengenai status masa pandemik COVID-19 di Sabah kepada para wartawan dan juga media di seluruh negeri Sabah. Berdasarkan laporan daripada Jabatan Kesihatan Sabah, jumlah kes positif baharu COVID-19 di negeri Sabah pada hari ini ialah 503 kes. Ia juga melibatkan 2 kes kematian, iaitu masing-masing di Sendakan dan juga di Kota Kinabalu. Dengan 503 kes baharu ini, jumlah kumulatif atau jumlah terkumpul kes COVID-19 di negeri Sabah ialah 16.195 kes. Pada hari ini, seramai 3.155 pesakit sedang menerima rawatan, iaitu 698 orang di hospital dan 2.457 orang di PKRC. Bilangan pesakit COVID-19 dalam ICU ialah 76 orang. Jadi ini satu angka yang agak tinggi juga, ya. Manakala 23 orang memerlukan alat bantuan pernafasan atau ventilator. Kes jangkitan COVID-19 pada hari ini mengikut daerah adalah seperti berikut. Kota Kinabalu yang paling tinggi 149 dengan 1 kematian. Tawau 138, Putatan 42, Papar 37, Sendakan 34, Lahadatu 29, Keningau 20, Pinampang 19, Kota Belud 9, Tuaran 8, Sempurna 7, Kudat 5, Kinabatangan 2, Kota Merudu 2, dan Telupit dan Pitas masing-masing merekodkan 1 kes. Sukacita juga dimaklumkan daerah-daerah berikut tidak merekodkan sebarang kes baharu pada hari ini. Daerah-daerah tersebut ialah Beaufort, Kunak, Ranau, Tenem, Kuala Penyu, Beluran, Tembunan, Tongod, Nabawan dan juga Sipitang. Jadi seperti mana yang saya telah nyatakan tadi, jumlah kes positif hari ini ialah 503. Dan kalau kita bandingkan dengan kes semalam, ini merupakan penurunan 141 kes. Kes kematian adalah 2, yaitu 1 di KK dan 1 di Sendakan. Dan 1 kluster baru juga telah terdapat 1 kluster baru pada hari ini, yaitu di Tawau, yaitu kluster Pusat Tahanan Sementara PTS Tawau yang mencatatkan sebanyak 104 kes hasil seringan kepada mereka yang ditahan di Pusat Tahanan Sementara tersebut. Jumlah keseluruhan katil di Hospital COVID-19 dan Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah atau PKRC kekal 8.296 katil. Dan penggunaan katil keseluruhan pada hari ini adalah 38.3%. Saya juga ingin mengumumkan kelonggaran keluar masuk di semua lokaliti yang dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang Diperketatkan atau PKPD
kecuali penjara Kepayan dan pusat tahanan sementara di Manggatal. Kerajaan bersetuju untuk membenarkan semua lokaliti di taman perumahan dan kampung yang dilaksanakan PKPD di Sabah diberi kelonggaran pergerakan keluar masuk kecuali penjara Kepayan dan PTS Manggatal. Tetapi hanya seorang wakil dari setiap rumah dibenarkan keluar dari kawasan PKPD dengan kebenaran Polis Diraja Malaysia atau PDRM khusus untuk mengeluarkan wang dari mesin-mesin ATM atau bank dan membeli keperluan asas, iaitu keperluan yang bukan berbentuk makanan. Perlanjutan Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan PKPD Penjara Kepayan dan Kuartus Penjara Taman Mat Saleh, Kampung Matambai juga dilanjutkan. Sidang khas Majlis Keselamatan Negara bagi pengurusan COVID-19 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini telah meluluskan perlanjutan PKPD di Penjara Kepayan dan Kuartus Penjara Taman Mat Saleh, Kampung Matambai mulai 3 November hingga 16 November 2020. Sekadar untuk makluman, setakat ini sebanyak 125.847 bakul makanan telah pun diagihkan. Dan ini telah dilaksanakan di atas pengawasan Kementerian Pembangunan Sosial. Saya juga ingin melaporkan sebanyak 64 sekatan jalan raya telah dilaksanakan di 64 lokasi yang melibatkan pemeriksaan 35.995 kenderaan. Daripada jumlah tersebut, 289 buah kenderaan diarah berpatah balik, manakala 47 kompaun dikeluarkan atas kesalahan melanggar SOP COVID-19. PDRM juga telah melaksanakan 94 hibahan melalui kereta peronda. Kadar pematuhan penduduk terhadap SOP PKPB ialah 96.5%. Penguatkuasaan SOP dijalankan di perairan Laut Sabah oleh pasukan polis marin yang melibatkan 48 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 26 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan Labuan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah telah melaksanakan sanitasi di daerah sempurna yang melibatkan 4 premis. Hibahan umum di bawah program Info on the Wheels, Jabatan Penerangan mengenai pematuhan SOP dan pembudayaan norma baru telah dilaksanakan di 150 lokasi di 20 buah daerah. Dan seperti mana yang kita telah nyatakan, kerjasama daripada semua pihak amatlah penting dalam usaha kita untuk memutuskan rantaian COVID-19 dengan mematuhi SOP yang sedang berkuasa dan mengamalkan norma baharu dalam kehidupan seharian. Masyarakat juga dinasihatkan untuk menjalani ujian saringan dengan kadar segera sekiranya mempunyai kontak rapat dengan individu yang disahkan positif COVID-19. Beginilah sedikit sebanyak laporan saya pada hari ini, dan seperti biasa saya juga telah menerima beberapa soalan yang dikemukakan secara talian oleh media, dan saya akan membaca beberapa soalan dan juga jawapan saya kepada soalan-soalan yang telah dikemukakan kepada kami lebih awal. Soalan daripada New Straits Times. Soalannya, adakah perbincangan lanjut bersama Kementerian Pendidikan Malaysia untuk persediaan peperiksaan pelajar SPM dan STPM di Sabah? Jawapan saya ialah setakat ini dipahamkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia masih dalam perbincangan mengenai perkara ini dan belum ada keputusan yang telah dibuat.
Dua, juga daripada New Straits Times, apakah kerajaan akan mempertimbangkan untuk membenarkan sekolah-sekolah yang berada di zero cases atau di tempat-tempat yang tidak ada kes baru, terutama kawasan pendalaman untuk adakan sesi pembelajaran. Perkara ini juga tertakluk kepada Samada, Perintah Kawalan Pergerakan PKPB di Sabah dilanjutkan atau sebaliknya. NC daripada Borneo Post bertanya, recently a resident of the Wallace Center for the Blind in Tuaran succumbed to COVID-19. What are the government's preventive measures to ensure that the tragedy does not happen to residents of other welfare homes in Sabah? Jawapan saya ialah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM Sabah telah pun mengambil langkah-langkah yang sewajarnya dengan memperketatkan urusan keluar masuk ke institusi kebajikan seperti rumah warga tua dan taman didikan kanak-kanak, urang kelainan upaya OKU melalui langkah berikut. Tiada kemasukan baru untuk kes permohonan baru. It means that they will not accept any new applications to join or to enter the all this welfare home. Kedua, lawatan atau kunjungan sosial ke institusi adalah tidak dibenarkan. So any visit or social visit to these institutions are not allowed at the moment. Ketiga, kekitangan bertugas di institusi kebajikan wajib melalui sanitasi harian dan SOP diperketatkan sebelum dan selepas bertugas. So it's now compulsory for all staff in this institution to undergo a daily sanitations with a strict compliance of all existing or current SOPs before and after performing their duties. Keempat, penghuni institusi juga tidak dibenarkan keluar. Going out is totally prohibited from those who are staying in this welfare home. Bagi institusi swasta yang bernaung di bawah Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah, juga telah diarahkan untuk memperketatkan kawalan keluar masuk ke institusi masing-masing, termasuk institusi Wallace Center for the Blind di Tuaran dan juga Taman Cahaya di Senakan. So the same rule applies to private institutions. Questions from Code Blue. During the third wave of the pandemic in Sabah, MOH on October 28 reported that 35 death cases were brought in dead. Is this due to undertesting, underdiagnosis, or problem accessing healthcare facilities? Pada 28 Oktober 2020, Sabah melaporkan 7 kematian COVID-19, yang mana hanya 3 daripada kematian itu adalah meninggal sebelum ketibaan ke hospital atau BID, brought in dead. Dan selebihnya meninggal semasa menerima rawatan di dalam ICU. Kematian sebelum tiba di hospital menunjukkan penularan jangkitan di peringkat komuniti, yang mana mereka ini tidak dikaitkan dengan mana-mana kes positif ataupun kluster. Usually as I understand it, the figure of 25 was for the whole country. There were 7 in Sabah. And out of that 7, 3 people did indeed was brought in dead, or BID, and the rest, 3 of them died at after admission to ICU. The Daily Express asked these questions. The Health Ministry has reported a decline in R0 or RO for COVID-19
infectivity in Malaysia at below 1.0. What is the R naught for Sabah at the moment? Is it decline or increase or remain the same despite the decline at the national level? Jawapannya ialah buat masa ini nilai indeks kebolehjangkitan infectivity di Sabah adalah 1.0 knot ya, berbanding dengan 1.6 pada satu bulan yang lalu. Nilai indeks kebolehjangkitan negeri Sabah secara amnya telah menunjukkan pola yang menurun. So the answer is very simple. There's an indication that it has declined in tandem with the rest of the country. Another question was asked. Please update us on the National Security Council plan to have a quarantine center in Pulau Umadal in Semporna. What is the purpose of this quarantine center? What the center will have in terms of facilities and capacity, and when it is expected to start operations? Will there be more quarantine center to be set up in other islands in Sabah? Setakat ini penduduk Pulau Umadal yang telah disaring dan didapati positif COVID-19 telah dihantar ke pusat kuarantin dan rawatan Bubul Ria di Semporna. Manakala penduduk yang dikuarantin kerana kontak rapat telah diarahkan untuk menjalani kuarantin di rumah. Bantuan bakul makanan oleh kerajaan negeri diselaraskan dengan segera oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah Semporna. Sehubungan itu, buat masa ini tidak ada keperluan untuk mengadakan pusat kuarantin dan rawatan di Pulau Umadal, Semporna. And another question, there are concerns that the inter-district roadblocks are not effective in preventing the spread of COVID-19 due to the absence of health ministry personnel to do checks like body temperature and so on. And that motorists are only asked where are you from and where are they going, which people can actually lie just to pass through. What is my comment? First, I will answer in Malay. Pada masa ini, pihak PDRM melaksanakan sekatan jalan raya atau SJR selaras dengan prosedur operasi standar atau SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Pihak PDRM hanya akan membenarkan rentas daerah di mana sekatan jalan raya seluruh Sabah sekiranya mempunyai satu, surat daripada majikan untuk kebenaran bekerja untuk hal-hal kebajikan dan juga untuk hal-hal kebajikan seperti kematian, sakit dan sebagainya. Mana-mana orang yang tidak mempunyai sebab seperti ini adalah tidak dibenarkan untuk merentas desa. Oleh itu, kerajaan menggesa semua pihak untuk sentiasa patuh kepada SOP PKPB seperti menjaga jarak fizikal setiap masa, memakai pelitup muka dan hand sanitizer serta kerap mencuci tangan. Kerjasama semua pihak adalah penting untuk sama-sama membantu mengekang penularan ini. So in English, I can say is that the normal SOP is applied in all roadblocks. But finally, as I've said, the people will have a lot of role in making sure that we solve this pandemic. We need to have some self-discipline. And to say that they are not effective probably is debatable. Yeah, because we don't really have a clear statistic to show that it has not been effective. Yeah. Perkembangan terkini, berapa banyak lagi kah sampel tertunggak setakat hari ini? Sehingga hari ini, sebanyak 6.139 sampel ujian COVID-19 negeri Sabah masih menunggu untuk diproses, termasuk sampel yang dihantar ke makmal swasta. Kapasiti makmal adalah di tahap maksima dan tunggakan sampel ujian dijangka dapat diselesaikan dalam beberapa hari. Now, I think as data shows that the process of processing the sample is faster now, and but obviously there have been samples that need to be still outstanding, which we hope our hospital will be able to clear in a couple of days. Yeah? As per the statistic that have just
given you 6,139. So that is the written question that has been submitted. If there are any other question that you may want to ask, please do so. Datuk, Ya, Datuk, Willy dari FMT, Datuk. sorry. Willy dari FMT. Oh, Willie John, yes. Ya, ya. Saya mau tanya, Datuk, adakah jumlah yang di Pulau Umadal di Semporna tu, ada jumlah berapa yang positif kah, Datuk? Di sana? Saya ingat 34 kalau saya tidak salah, saya umum tadi. Ya. 34. 34. Ya, 34. Okay. Thank you, Datuk. Lagi Willie. Itu saya, Datuk. Saya Thank you. so, barangkali hari Senin ini ada hari yang lesu, semua orang macam tidak minat bertanya. Jadi saya kata kalau tidak ada lagi, kita tutup sesi kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa seperti mana yang kita bersetuju dahulu. Kita akan mengadakan sesi live 3 kali seminggu ya. 3 kali seminggu dan selainnya dibuat melalui press release. So terima kasih kepada semua yang hadir dan menunggu, dan kita doakan sama-sama semoga kita dapat membendung penularan COVID-19 ini dalam masa yang terdekat. Kita sama-sama berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.